Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, so hari ni cikgu teruskan lagi untuk satu inovatif, satu kreatif, satu inovatif, satu inklusif dan satu KA. Cikgu teruskan lagi dengan bab jadual berkala kita. Yang semalam cikgu dah terangkan pasal berjadual berkala. Cikgu perkenalkan sikit-sikit pasal jadual berkala. Okey, harapnya masih ingat lagi lah. Okay, now kita teruskan lagi. Ingat jadual berkala ni dia kelaskan unsur kepada logam, separuh logam dan bukan logam. Okay, now jom kita tengok yang seterusnya. Apa yang kita nak belajar? Okay, kita akan belajar perbezaan ciri-ciri logam dan bukan logam. Cikgu rasa dari segi pengetahuan yang sedia ada awak boleh kenal apakah itu logam dan bukan logam. Okay, okay. So logam yang selalu awak tahu, selalu nampak, contohnya apa? Besi. Besi tu memang dekat dengan kita. Banyak benda diperbuat daripada besi. Okay. Yang bukan logam pula pun macam-macam kat sekeliling kita. Itu pun mungkin ada yang awak tahu, ada yang awak tak tahu tu kategori dia logam atau bukan logam. Okay, contohnya apa? Bukan logam. Sulfur. Pernah tahu kan sulfur kan? Kan kalau pergi camping, orang letak sulfur kat sekeliling kemah nak elak ular datang lah kan. Contoh kan. Okay, now ciri-ciri logam dan ciri-ciri bukan logam. Yang pertama, kalau kita, ini perbezaan dia antara logam dengan bukan logam. Okay. Yang pertamanya, kita tengok persamaan dia dulu. Apa persamaan logam dengan bukan logam? Kedua-duanya adalah unsur. Okay. Kedua-duanya unsur yang kita jumpa dekat dunia ni. Okay. Tapi kategori dia satu logam, satu bukan logam. Dan sekarang kita tengok pula pada perbezaan dia. Dari segi yang pertama, kekilauan. Tahu tak kekilauan? Kekilauan ni berkilat ke tak berkilat lah. Kilau. Okay. Shiny atau tak kan? Okay. Kalau logam, kebanyakan logam ataupun boleh dikatakan semua logam lah berkilau. Kekilauan kalau logam semuanya berkilau. Manakala bukan logam pula adalah pudar. Okay. Macam awak tengoklah tapi logam apabila masa bertambah masa, maksudnya makin lama dia akan jadi macam pudar tau. Tapi kalau awak gosok balik dengan kertas pasir, awak barukan dia akan berkilat semula lah. Tapi secara keseluruhannya logam ni adalah berkilau. Okay. So bukan logam adalah pudar. Okay, kalau cikgu nak ambil contoh yang senang lah. Contoh lah kan. Kayu. Kayu kan bukan logam. Adakah kayu tu berkilat? Tak kan. Contoh yang lain cikgu ambil karbon. Okay, cikgu sebut karbon, awak akan macam karbon apa benda tu? Tak payah. Karbon, pensel. Kalau pensel awak tulis awak tu. Kan? Pensel yang awak tulis tu, itulah karbon. Okay. So pensel yang awak tulis tu tidak berkilau. Okay. Contoh pula kemuluran. What is kemuluran? Kemuluran ni maksudnya kan, awak buat dia, awak bengkokkan dia, awak nak patahkan dia. Itu maksudnya kemuluran. Dia macam mana? Okay. Kalau logam, dia mulur. Dia ikut bentuk macam mana yang awak nak buat bentuk tu. Okay. Dia tak patah lah macam tu. Tapi kalau bukan logam, awak nak mulurkan dia, awak nak bendkan dia, awak nak macam nak buat patahkan dia lah, awak nak bengkokkan dia, dia boleh rapuh dan boleh pecah. Okay. Keboleh-tempaan. What does it mean by keboleh-tempaan? Keboleh-tempaan ni maksudnya awak ambil satu daya, awak ketuk benda tu. Keboleh-tempaan tu. So, kalaulah dia logam, dia boleh ditempa. Bila awak ketuk, mungkin dia akan sengit, mungkin dia akan melekuk saja. Dia tidak akan pecah dan sebagainya. Tapi kalau bukan logam, awak buat macam tu, dia mungkin pecah. So, it means that logam tak boleh ditempa. Okay. Kekuatan regangan. Okey, kekuatan regangan ni maksudnya kalau awak tarik dia panjang-panjang ke kan. Kalau logam dia kuat. Keregangan dia kuat. Dia tak mudah putus. Tapi kalau bukan logam, dia adalah dia sangat lemah. Kekuatan regangan dia lemah dan mudah patah. Okey, nanti kita nak contoh. Kekondaksian elektrik. Okey, logam adalah sangat baik. Kondaksi elektrik ni maksudnya dia boleh tak mengalihkan arus elektrik. Logam awak tahu memang sangat baik. That's why kalaulah kalau kita tahu kan, kalau macam switch tu bocor ke apa, janganlah kita tutup dengan logam. Memang awak boleh kena current je tak, kerang kat situ. Okay. Tapi kalaulah bukan logam, lemah. Maksudnya dia tak boleh mengalihkan elektrik. Kecuali untuk karbon saja. Karbon ni special. Walaupun dia bukan logam, dia boleh mengalihkan arus elektrik. Okay. That's why kalau macam kita nak tutup switch tu, kita takut kan tangan kita basah ke apa ke, ataupun switch tu bocor ke apa ke, elektrik bocor kat situ, kita gunakan kayu dan sebagainya untuk tutup switch tu kan. Sebab kita tahu kalau kayu dia tidak boleh mengalihkan arus elektrik.
Tunjuk cakap awak tahu sebenarnya, tapi explanation tu awak tak tahu. Kekondaksian haba, dia boleh tak kondaksi haba? Maksudnya kalau logam, kekondaksian haba dia bagus. Tapi kalau bukan logam, lemah. Apa contoh dia? Contohnya senang lah kan. Kalau masih kita tengah masak kan, kalau kita guna sudik tu sudik besi. Besi kan logam. Awak tertinggal sudik tu masih tengah masak dekat dalam kuali. Awak pegang balik, memang melecur tangan tu tak? Sebab sangatlah panas. Kuali tu sendiri, kalau kuali tu dibuat daripada stainless steel ke besi ke, kalau logam lah, dibuat daripada logam, awak pegang memang sangat memang panas suhu sangat tinggi. Tetapi kalau bukan logam, kekondaksian haba dia adalah lemah. Contoh cikgu ambil kayu lagi kan, kita tahu kayu bukan logam kan. Dalam kayu pun ada unsur-unsur tertentu juga yang ada kat dalam betul lah. Contoh kayu kan, kalau awak bakar kayu kat hujung, awak boleh lagi pegang hujung dia, masih tak panas, kecuali dah memang dekat dengan tangan lah. Sebab kalau yang bukan logam, dia ada kekondaksian haba dia sangatlah lemah. Kita pula tengok pula ketumpatan. What does it mean ketumpatan? Ketumpatan yang awak dah belajar, jisim bahagi isi padu. Ketumpatan ni kalau awak nak ingat balik senang je. Awak baling, misalnya ketumpatan tu diukur dengan air lah kan. Kalau awak baling besi, jatuh kat dalam sungai. Tapi kalau kayu balak, walaupun kayu balak tu berapa lah besarnya, kan, awak letak kat sungai, dia masih bercapung. That's why ketumpatan untuk logam sangat tinggi. Kalau baling kat air tu, kat sungai tu jatuh ke bawah. Okay. Tapi kalau ketumpatan untuk bahan bukan logam adalah sangat rendah. Okay. Now, kita tengok takat lembu dengan takat gigi pula. Okay. Logam of course sangat tinggi dan bukan logam adalah sangat rendah. Contohnya, awak nak cairkan besi. Awak rasa sekejap ke lama nak basuh untuk cair besi. Cuba awak hidupkan api, awak bakar awak punya jam ke. Alah tak payah, senang je. Periuk periuk mak awak masak kan. Logam kan dia kena dengan api kan. Okey, logam kena dengan api yang mak masak tu lama kadang-kadang. Kadang-kadang rebus daging sampai 2-3 jam. 4-5 jam ada kan. Cair tak periuk periuk logam tu? Tak. Sebab dia perlukan suhu yang sangat tinggi barulah dia boleh mencair. Faham tak apa kata cair ni bentuk? Okey. Alright, tetapi kalau bukan logam, dia punya takat lembu dengan takat didih adalah sangat rendah. Perlukan api yang sikit pun dia dah boleh terbakar. Okey. Jom kita tengok contoh. Alright. Yang ni kita tengok contoh logam. Apa dia logam yang ada kat dalam jadual berkala tu kan? Okay, yang pertama aluminium. Yang ni adalah logam yang selalu lah. Yang selalu awak tahu lah dengan aluminium. Okay. Okay, so kita tengok ciri-ciri aluminium. Dia boleh ditempa, okay, boleh dibentuk, kuat dan ringan, dan dia adalah pepejar yang berwarna kelabu berkilat. Okay. Aluminium ni banyak kita jumpa dah sekarang ni kan. Kalau tin Milo awak beli tu pun made of aluminium. Dulu dia buat daripada timah tau. Kalau awak pergi dekat kalau awak pergi dekat time tunnel tu, awak tengok Milo dulu buat daripada timah, sangat berat. Tapi Milo punya tin sekarang sangat ringan sebab dia guna aluminium. Tapi aluminium ni ringan, lepas tu tahan pula tu. That's why sekarang ni digunakan aluminium. Okay, now yang kedua kita tengok yang ni apa benda ni? Yang ni yang nak buat kek tu kan? Nak buat kek pula apa? Kalau nak buat bakar-bakar tu kan? Ni aluminium diguna ni lah. Kenapa guna aluminium? Takat didih dengan takat lembu dia sangat tinggi. So kalau awak bakar ayam tu guna plastik aluminium tu, tak adalah dia cair dekat ayam tu. Okay, now tengok pula pada besi. Alright. Besi ni awak kenal besi macam mana? Pagar buat daripada besi dan sebagainya. Dia sangat kuat. Okay. Dia mudah ditempa, mudah dibentuk Dan dia bahan magnet. Besi ni bahan magnet. Kalau awak dekatkan dengan magnet, dia boleh melekat. Okay. Dan juga dia adalah konduktor elektrik yang baik dan pepejar yang berwarna kelabu. Okay. Alright, dia berkilat jugalah, tapi dia warna kelabu, tak sekilat aluminium lah. Aluminium lebih berkilat. Okay. Now we go for coprum. Okay. Alright, cangkuk, besi tadi, contoh dia kata cangkuk dia buat besi. Banyaklah pagar rumah kita buat besi Okay, now kita tengok pada coprum. Okay, coprum ni, ni wayar elektrik ni. Pernah tengok tak wayar elektrik ni? Kan? Budak lelaki lah suka benda ni. Ataupun kau bayar RBT ke benda kan, mesti tahu. Okay. Coprum ni dia sangat kuat. Dia tahan karat. That's why digunakan kat dalam wayar elektrik. Dia mulur, mudah dibengkokkan. Okay, that's why digunakan kat sini. Dia adalah konduktor elektrik yang sangat baik. Dan dia berwarna coklat kemerahan. Warna coprum ni coklat kemerahan. Dan yang kita tengok yang seterusnya adalah zinc. This is zinc. Zinc selalunya guna buat atap rumah. Orang dulu guna zinc. Okay. Dia sangat kuat lah. Hujan ke apa benda ke dia tahan. Okay. Pepejar yang berwarna kelabu, konduktor elektrik yang
baik. Itu sifatnya. Ini antara contoh-contoh logam yang berada dalam jadual berkala dan kegunaan di dalam kehidupan seharian kita. Kita tengok pula contoh bukan logam. Nak kenal bukan logam. Okay. Contoh yang pertama ialah iodine. Dia adalah hablo berwarna hitam dan beracun tau. Iodine ni beracun. Dia digunakan sebagai antiseptik, mencegah luka daripada jangkitan bakteria. Kalau awak tahu dalam first aid kit kita ada iodine. Okay. Antiseptik ni maksudnya anti kuman lah. Maksudnya kalau kau nak bersihkan luka tu guna iodine. Okay. Seterusnya klorin. Iodine dan klorin ni dia kumpulan yang sama, adik-adik lah ni. Okay. Klorin ni pula dia yang ni berwarna hitam keunguan tau sebenarnya. Kalau iodine. Tapi klorin dia berwarna kuningan. Kuning kehijauan lah macam tu. Dia boleh jadi peluntur warna dan dia juga beracun. Pernah tengok klorok kan? Pernah dengar tak klorok tu? Klorok ni dia buat daripada klorin lah. So klorok ni selalunya orang buat untuk apa? Cuci tandas, cuci baju yang terkena kotoran kan. Dia boleh melunturkan kotoran. So of course lah beracun. Awak bayangkan kalau awak minum, dia lunturkan sebagus awak juga. Okay. Now we go for next one is sulfur. Sulfur ni warna dia kuning-kuning. Okay. Dia juga beracun. Tapi sulfur boleh dia gunakan sulfur ni untuk buat tayar tau. Okay. Sulfur ni menjadikan getah tayar tu kuat. That's why kalau getah tayar tu korang bau busuk tu lah. Sebab daripada sulfur tu. Bau tayar bau busuk. Sebab apa? Daripada sulfur ni. That's why kalau tayar tu jangan awak pergi hidup sebab dia ada unsur sulfur. Unsur sulfur sedikit sebanyak beracun. Okay. Dan yang seterusnya, kita tengok unsur yang seterusnya, karbon. Unsur karbon ni kan very special. Walaupun dia ni bukan logam, tapi dia sangat special. Dia boleh alihkan arus elektrik. Okay. Dia warna apa? Warna hitam. Okay, karbon. Dia licin, ringan. Dia adalah, konduktor elektrik yang baik. Okay. Karbon ni, awak tahu kan, orang yang basikal yang harga riban tu kan. Selalunya, kalau yang basikal mahal-mahal harga tu, dia made of carbon. Sebab dia ringan. Okay. So, itu antaranya lah contoh. So, karbon ni banyak lagi kegunaan dia. Ni pensel yang korang guna tu karbon lah. Okay. Alright. Sebenarnya karbon juga, unsur karbon juga. Kalau lah dia diberi tekanan yang tinggi dengan haba, tekanan dan haba yang tinggi, dia karbon boleh membentuk diamond. Okay. Tahu diamond kan? Diamond tu ni kita dapat kat dalam permukaan bumi tu, mineral tu. Itu diperbuat daripada karbon juga. Diamond made of carbon. Next, ini contoh eksperimen. Actually, eksperimen ni kalau awak di sekolah memang kita akan buat. Okay. Yang ni eksperimen yang nak menguji dia punya kekilauan permukaan. Okay. Apa yang dia buat ialah dia ambil kertas pasir, satu rod kuprum, satu lagi rod karbon. Kita tahu kuprum ni besi, karbon ni bukan besi. Kuprum ni logam, karbon bukan logam. So dia digeserkan dengan kertas pasir. Apa yang nampak, bila dah geser dengan kertas pasir, kuprum ni berkilat, tapi karbon tetap juga tidak berkilat. Gitu Okay, kemuluran pula. Okay. Ni contohnya dia uji dua benda. Satu dia gunakan grafit pensel itu karbon, satu lagi dia gunakan dawai kuprum. Ni logam, ni bukan logam. So, kalau yang kuprum tu dia buat bentuk macam ni, dia tarik macam ni, tetap okey, tak putus ke apa. Tapi kalau grafit pensel ataupun karbon ni yang bukan logam ni, korang nak buat lah, korang nak bend kan dia tu, bengkok macam ni, memang kau akan patah. Saya bagi tahu je lah pusat ni, sebab ni korang tak boleh buat eksperimen kan. Okay. Yang ketiga, kita nak uji keboleh tempaan dia. Okey, apa yang korang buat? Korang ambil kepingan besi, ambil tukul. Korang ketang besi tu kan. Dia boleh ditempa, dia boleh penyek, tapi dia tidak putus. Sebab itulah sifat logam. Okey, boleh ditempa. Tapi kalau lah korang pergi ambil karbon ke pensel tu, korang pergi ambil tukul, korang pecahkan. Memang korang pecah. Korang ketuk, memang korang pecah. So, dia tidak boleh ditempa. Next, kita tengok kepada kekonduksian elektrik. Okay, yang dia uji tiga benda kat sini. Digunakan rod besi, rod karbon dan sulfur. Okay, digunakan rod besi, rod karbon dan sulfur. Okay, yang boleh menyalakan, awak boleh guna mentol ataupun awak boleh guna emitter. Yang menjadikan emitter tu punya time, dia punya jarum terpesong, ada dua, iaitu rod besi dengan rod karbon. Bila, kalau awak letak mentol tu menyala contoh kan, maksudnya ada arus elektrik. Arus elektrik, kalaulah awak gunakan benda ni sama ada besi dengan karbon saja. Besi of course boleh mengalirkan elektrik sebab dia logam.
Karbon walaupun bukan logam tapi dia masih boleh mengalirkan arus elektrik. Okey. Dan satu lagi kalau guna sulfur. Kalau you guna sulfur, confirm metal tu tidak menyala. Okey. Dan the last one, dia nak buat eksperimen, dia nak uji kekondaksian haba. Okey. Digunakan rod apa? Rod karbon, rod besi dan rod koprum. So anak-anak, bila digunakan karbon, besi dan koprum, dua ni logam. Bila digunakan logam, dia ni contoh ni logam ni, kalau tak kat sini, awak nyalakan lilin, ni panas. Okey. Paku tekan yang melekat dengan lilin ni akan cepat jatuh kalau guna logam. Tapi kalau awak guna karbon, dia ambil masa yang sangat lama untuk lilin ni jatuh ataupun tak jatuh. Sebab karbon bukan logam. Dia adalah kondaksi haba yang lemah. Okey. Tapi besi dengan kuprum, awak punya lilin tu boleh jatuh sebab dia kondaksi haba yang sangat baik. Gitu Alright, yang ni adalah takat lebur dengan takat didih lah. So yang ni adalah termometer. Okey, kalau eksperimen ni termometer. Lepas tu yang ni awak letak lah sama ada logam atau bukan logam. Ni timah ni sternum tau. So sternum ni anak-anak dia adalah sejenis logam lah. So kalau awak nak meleburkan satu logam, akan ambil sampai suhu sampai beratus-ratus kot. Ataupun beribu kot. Kita pernah buat tau sekali minggu ni. Budak tu dia letakkan je termometer lama-lama dekat apa benda itu timah ke apa gini. Meletup termometer tu, pecah. So bila meletup pecah, dia mungkinlah dia tidak mengikut arahan lah kan. Termometer ada merkuri lah. Merkuri ni bahan yang sangat bahaya lah. Jadi terpaksa panggil bomba untuk bersihkan bahan merkuri tu. Itulah cerita dia. So kalau awak letak timah, temperature yang diperlukan sangat tinggi lah untuk lebur. Tapi kalau awak letak sulfur ke, benda lain ke, klorin ke, iodin ke, takat lebur dengan takat didih dia lebih rendah untuk dia mencair lah. Jadi cair. So now, menghargai tertiban unsur yang wujud dalam alam ni. Okey, setiap unsur yang orang jumpa, orang susah cari tu kita kena hargai. Sebab dia nak kelaskan unsur tu yang dijumpa tu bukanlah mudah anak-anak. Dan setiap unsur tu macam-macam kegunaan dia. So, unsur yang paling manusia suka, cikgu rasa adalah 2-3 yang sangat orang gilai. Yang pertama yang paling orang gilai ialah emas. Betul tak? Emas ataupun diamond. Okay. So, emas ni digunakan untuk bahan perhiasan platinum. Banyaklah kegunaan dia, terlalu banyak. Dia boleh jadi mangkin, dia boleh jadi barang perhiasan kan. Okay. Kalau awak nak tahu jam-jam tu kenapa mahal sebagainya kan. Sampai ada jam tu yang Rolex ke apa sampai puluh-puluh ribu harga dia. Kenapa? Sebab dalam jam tu, dia punya gear jam tu, dia terbuat daripada emas, dia terbuat daripada diamond, that is why. Okay. Not only that, unsur-unsur tu juga kita gunakan dalam bidang, dia kata apa, pembinaan, pengangkutan, apa maksud benda yang digunakan tu logam-logam. Kebanyakan logam-logam ni kita gunakan untuk bidang pembinaan dan pengangkutan untuk buat mesin-mesin besar. Okay. Dan yang pentingnya kita kena hargai jasa ahli sains yang telah menemukan dan menyusun unsur dalam jadual berkala. Bukan mudah anak-anak nak susun. Sebab dia perlukan pemerhatian penyelidikan yang sangat lama. Okay. So kalau kita tengok masa silam ni, dia ambil contoh orang ni, pakcik ni apa nama dia? Antoine Lavoisier. Okay. Merupakan ahli sains yang pertama mengelaskan bahan-bahan kepada logam dan bukan logam. Tengok ni rambut dia pun sampai panjang. Memikir mana logam, mana bukan logam. Korang tolong belajar je. So, janganlah nak malas sangat. Okay. Alright, itu sahaja daripada cikgu. So, untuk kelas anda semua. Okay, jika ada soalan, boleh PM cikgu. So, latihan untuk kita sekolah ni, untuk minggu ni. Praktis formatif 6.1. Praktis formatif 6.1 sahaja. Jangan tanya saya lagi dah nak buat yang mana satu. Saya dah terangkan ni kat depan ni. Wajib tonton video ni dan only you know which latihan yang kena buat. Okay? Itu saja daripada cikgu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.